السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا الله يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، فرج كرباتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف يا كريم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كربهم وانصرهم على عدوهم يا الله يا كريم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Difahami daripada ayat ini bahawasanya dunia ini ada padanya banyak perkara yang menyibukkan seorang daripada apa yang penting. Dunia ini yang kita hidup dalamnya, dan ia sebagai ujian bagi kita. Ada di dalamnya banyak perkara yang menyibukkan seorang daripada apa yang menyelamatkannya di akhirat, apa yang memanfaatkannya di akhirat. Ramai orang di dalam dunia ini melihat kepada keadaan mereka, mereka selalu kata sibuk. Tengok pada apa mereka sibuk. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan menguruskan anak, sibuk dengan menguruskan harta, dengan menguruskan rumah, dan pada masa yang sama tidak fikir bagaimana membuat persediaan bagi apa yang setelah kehidupan duniawi ini. Di hari akhirat apabila seorang dipersoalkan, kenapa tidak belajar ilmu yang wajib? Kenapa tidak membuat kewajipan ini? Maka bukan alasan bagi dia. Dia kata macam itu, saya sibuk. Karena ini perlu seorang tahu apa yang dia utamakan dalam kehidupannya ini. Kita orang Islam mempercayai tanpa ragu-ragu bahawasanya dunia ini akan habis dan tiada antara kita yang akan kekal dalamnya selama-lamanya. Tetapi ramai yang lupa dirinya bahawasanya dia akan keluar daripada dunia ini dan tidak akan kekal di dalamnya. Ada sebuah hadis yang ada padanya peringatan yang penting bagi kita, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda padanya,
Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawaz sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amri al-akhirah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya setiap orang yang berkumpul padanya sifat-sifat yang tertentu yang telah disebut oleh baginda, yang nanti kita akan syarahkan tentangnya, maka keadaannya bukan keadaan yang baik. Keadaannya bukan keadaan yang baik, bahkan keadaan yang keji, keadaan yang rosak. Apakah sifat-sifat ini? Baginda bersabda, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin jawaz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tidak meredai sikap sombong yang ada pada setengah orang. Sikap ja'dhari, perkataan ja'dhari ini perkataan bahasa Arab. Maknanya orang yang sombong, yang takabbur. Ada ramai orang mereka jatuh dalam dosa sombong, tapi kerana tidak faham betul-betul apakah makna sombong itu, jadi disangka dirinya tidak jatuh dalamnya. Sombong itu maknanya apabila seorang tolak kebenaran yang dikatakan oleh orang lain, sedangkan orang tahu apa yang orang itu kata benar, betul, tapi dia tolak. Karena yang depannya itu kurang kekuatan daripadanya, atau kurang pangkat duniawi daripadanya, atau kurang harta, atau kurang kekuatan, kurang kesihatan daripada dia, atau harta, maka dia tidak terima, ditolak. Boleh jadi orang itu mungkin isteri. Mungkin dia adalah isteri, dia cakap perkara benar, tapi lelakinya, dia rasa dirinya dia yang lelaki di rumah. Jadi ditolak. Sedangkan dia tahu apa yang dia kata betul, benar. Tapi dia tolak karena sikap sombong. Atau mungkin si isteri, dia tahu suaminya cakap yang betul, yang benar. Tapi dia tolak karena sikap sombong. Dan boleh jadi si anak, ayahnya cakap apa yang benar, apa yang betul. Tapi kerana sombong, dia tidak mahu ikut dan dia tolak kebenaran yang dikatakan oleh ayahnya. Karena ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran terhadap sikap ini, sikap al-Ja'dhari. Dan baginda bersabda, Jawaz. Jawaz itu apa maknanya? Sikap jawaz itu apabila bertemu, apabila ia bertemu dengan sikap sombong, lagi teruk keadaan. Jawaz itu apabila seorang dia bersikap jamu'un manu', yakni dia sangat suka kumpulkan harta, walaupun dengan cara yang haram dia ambil. Walaupun muamalat riba dia masuk. Yang penting bagi dia, nombor dalam akaunnya tambah. Naik. Itu yang dia fikir. Ini dinamakan, ini adalah seorang yang dia jawab, dia suka masukkan duit dan dia tak kisah walaupun dengan haram, sangat berminat untuk membuat itu, dalam masa sama dia tidak bayar apa yang wajib ke atasnya untuk membayarnya. Nafkah wajibah dia tidak bayar. Zakat dia tidak bayar. Subhanallahil azim. Dan kadang-kadang ada setengah orang bukan sekadar dia tidak bayar apa yang wajib ke atasnya, bahkan dia ambil hak orang lain. Macam zaman sekarang,
ada ramai orang apabila si ayah yang ada, yang kaya, dia meninggal dunia, dalam setengah keadaan terdapat ada anak lelaki. Mungkin dia adalah anak yang pertama. Dia rasa dirinya dia yang kuat. Bila dia sombong dan tambah dia jawab lagi, dia buat apa? Dia ambil hak adik-beradiknya, khususnya adik-beradiknya yang perempuan. Dia kata, rumah family ini saya yang kena duduk dalamnya. Kamu sekarang pergi cari tempat lain. Saya ini anak pertama. Kamu pergi cari tempat lain. Jadi adik-beradik ini yang perempuan, walaupun dia ada family dan ada suami dan ada rumahnya sendiri, tapi jika dia dah menuntut haknya dalam rumah itu, portion yang dia dapat dalam faraid, kena diserahkan, kena diberi kepadanya haknya. Jadi, tak boleh bagi orang ini, dia kata, saya tidak mahu bagi. Ini saya anak pertama. Kamu ini pergi cari tempat lain. Saya nak guna dengan family, dengan anak. Dah. Keluar, cari rumah sewa di luar, jualkan rumah ini dan bagi kepada dia haknya. Bagi kepada dia hak dia. Jangan ambil hak orang lain. Subhanallahil azim. Apabila cinta dunia meresap dalam hati, banyak merosakkan. Jadi dunia itu pegang hati. Bila ia pegang hati, jadi hati ikut dunia. Karena ini kena buang dunia daripada hati kita. Orang yang salih, jika dia kaya, dia buat apa? Dia kekalkan dunia di tangan. Jangan masuk ke dalam hati. Di tangannya. Dia menggunakan dunia, dia menggunakan harta untuk kebaikannya di akhirat. Dia bayar nafkah wajibah. Dia bersedekah. Dia pergi dengan hartanya menunaikan haj. Dia buat apa yang baik. Dan ini dipuji. Baginda bersabda, ni'mal malu salihu lirrajulis salih. Alakah baiknya harta yang halal, yang baik bagi seorang lelaki yang salih. Jika yang salih ada harta di tangannya, maka ini jadi kekuatan bagi dakwah Islam. Jadi kekuatan bagi umat Islam apabila lelaki salih pegang harta. Nabiullah Sulaiman alaihi salam, kerajaannya besar. Nabiullah Sulaiman hartanya banyak. Dan antara apa yang Allah kurniakan kepadanya, karpet yang besar. Yang dia, bukan karpet macam karpet ini, tak. Karpet yang luas, dia naik atasnya dengan tenteranya, dengan keperluannya, dengan apa yang memerlukan. Kemudian ia terbang dengan izin Allah, angin akan membawanya. Dan ia akan terbang. Allah Ta'ala telah menjadikan angin taat kepada Sulaiman. Jika dia mahu laju, jadi laju. Jika dia mahu perlahan-lahan, jadi perlahan-lahan. Kemudian dia pergi menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam. Apabila datang Bilqis melihat istananya yang ajib, dia memeluk agama Islam. Subhanallah al-azim. Dia sendiri Sulaiman alaihi salam, apakah makanannya untuk dirinya? Warid bahawasanya untuk dirinya dia sangat berzuhud. Dia makan susu masam, yogurt. Susu masam dengan roti barley yang keras. Ini makanan untuk dirinya. Kalau untuk orang lain, dia bagi daging, bagi ayam. Untuk dirinya, zuhud. Ini contoh bagi menggunakan harta untuk dakwah. Kerana ada setengah orang apabila dia mendengar kita bagi tazkirah tentang jangan dunia meresap dalam hati, jangan sibuk dengan dunia, dia sangka macam kita nak kata, jangan buat bisnes, duduk di rumah, hanya datang ke masjid, jangan buka syarikat. Bukan ini maksud kita. Bukan ini maksud kita. Kita mahu businessman yang kuat antara orang Islam.
Kita mahu majukan negara kita, menjadikannya negara yang kuat. Karena negara Islam, kita mahu mempertahankan, kita mahu jadikannya di depan. Karena ini membantu menyebarkan dakwah Islam. Tetapi maksud kita adalah jangan harta itu menyibukkan kita daripada tujuan kita yang utama di dunia ini, yang ia melaksanakan ibadah. Bahkan hendaklah ia jadi wasilah yang membantu kita membuat sedemikian. Wasilah membantu kita membuat sedemikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakhabin bil aswaq." Tengok, kalau sifat pertama sombong, kedua dia jawab, suka kumpulkan harta, tak kisah walaupun daripada haram, dan tidak bayar apa yang wajib. Tambah ke atas dua sifat ini, sakhabin bil aswaq. Apakah itu sakhabin bil aswaq? Yani dia ini selalu mencarikan jalan untuk bisnis dan harta. Sangat pandai kalau dia nak buat marketing, melihat lidah dia macam mana, Masya Allah, lancar dalam cakapan kalau dalam promotion. Dalam nak dapatkan, carikan kabel untuk bisnes dia. Selalu dia pergi sini sana, rajin untuk nak menjalankan apa yang dia mahukan supaya masukkan harta. Tapi dengan sikapnya yang dia tak kisah walaupun daripada haram. Walaupun daripada haram. Ramai orang melihat kepada keadaan mereka, mereka kata sibuk dengan dunia. Ada setengah orang yang Allah Ta'ala tidak kehendaki bagi mereka kebaikan yang besar, menyibukkan mereka dengan dunia. Ada yang sangka dirinya apabila diberikan sedikit daripada harta dunia kepadanya, disangka dirinya keadaannya baik. Tetapi itu sebenarnya ujian bagi dia, dan kadang-kadang itu adalah penghalang bagi dia daripada membuat taat. Dia sibuk dengan mahu rasa kelezatan harta. Biasanya orang yang dia cinta dunia, bila dia dapat harta, dia fikir macam mana nak rasa kelezatannya. Orang salih apabila dia dapat harta baru, dia fikir, Alhamdulillah harta baru, sekarang taat apa saya nak buat dengannya. Dia bukan terus fikir, nak renovate rumah, nak besarkan rumah, nak belikan lagi 2 biji kereta, 3 biji kereta, ini harta baru. Biasanya orang salih bukan macam itu. Tapi dia fikir, bagaimana mahu guna harta ini sekarang dalam kebaikan. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita ingat contoh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, dia bukan orang fakir miskin. Tak. Uthman ibn Affan sangat kaya radhiyallahu anhu. Sampai pada satu perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabat untuk menyumbang. Tapi ramai sahabat tak ada harta. Maka Uthman bin Affan dia buat apa? Dia sponsor satu tentera. Bagi kepada mereka unta, apa yang mereka perlukan, bekalan, apa, dia sponsor. Satu tentera dia sponsor. Bukan dia sponsor seorang anak yatim, seorang sahaja, atau 2 orang fakir. Satu tentera. Apabila hati seperti itu, senang untuk nak keluarkan harta. Jika untuk taat, senang. Itu tanda baik. Ini tanda bahawasanya dunia tidak meresap dalam hati. Tapi apabila susah untuk nak keluarkan harta dalam kebaikan, untuk nak bagi sedekah, untuk menyumbang, maka ini bukan tanda yang baik. Bukan tanda yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala.
lagi baginda bersabda, jifatin bil laili, himarin bin nahar. Bertambah lagi, jika bertambah lagi atas sifat-sifat ini, jifatin bil lail. Apa jifatin bil lail? Dia seperti bangkai pada waktu malam. Dan tengok ibarat yang ada dalam hadis. Jifa itu maknanya bangkai. Apabila orang dia seumpama bangkai pada waktu malam, maknanya macam mana? Apa maksud dengan itu? Maknanya dia tidak buat taat. Malamnya itu hanya untuk nak seronok-seronok dengan kelazatan duniawi. Atau untuk nak kumpulkan lagi duit. Dia tidak buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib, dia kata saya sibuk masih lagi dalam office, lambat nak habiskan kerja, banyak order, banyak nak postage, banyak. Dia tak buat salat maghrib. Salat isya, dia kata nanti. Bila nanti? Dia kena nak habiskan movie dahulu. Nak sembang-sembang dengan kawan-kawan, keluar restoran, keluar sini sana. Kemudian waktu malam, apabila dah penat, dia kata nanti saya qadakan. Dia tidur, tidak salat isya. A'udzubillah. A'udzubillah. Kemudian ini kalau tentang fardu, apatah lagi tentang yang sunat. Kita nak cakap tentang tahajud atau qiyamul lail. Itu orang yang dia seperti bangkai pada waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membahagikan malam sebahagian untuk tidur, sebahagian untuk solat. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu orang Islam kebiasaan mereka orang lama sebelum ada TV dan handphone dan movie-movie ini dan internet, kebiasaan mereka setelah solat isya, mereka dah hadir majlis ilmu, solat isya, maka mereka akan balik, tak ada perkara penting, tidur. Karena mereka fikir tentang qiyamul lail dan tahajud. Mereka bimbang kalau terlepas bangun sebelum subuh. Bukan bangun untuk subuh. Ramai orang dia bimbang, dia kata, saya bimbang nanti tak bangun untuk subuh. Biasanya ramai orang salih, dia bimbang jika tak bangun sebelum masuk subuh kerana dia mahu buat tahajud dan dia mahu buat istighfar kerana dia mahu termasuk dalam yang mereka yang dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Yani dan mereka yang membuat istighfar pada waktu sahar. Waktu sahar itu apa? 1 jam sebelum masuk waktu subuh. 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Ramai orang tidak bangun pada waktu ini. Tidak bangun 1 jam sebelum subuh. Tapi adat orang salih, biasanya mereka bangun awal. Bangun awal, buat tahajud, buat zikir, buat istighfar, baca Quran. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Apabila baca Quran pada waktu itu, maka ada malaikat. Ada para malaikat pada waktu itu. Mereka jadi saksi bagi dia. Jadi, dahulunya orang dia risau. Terlepas dia bangun pada waktu itu. Kalau tak bangun nanti sedih. Zaman sekarang, ramai orang risau kalau tak dapat tengok match football. Brazil, Germany main. Nak masukkan bola dalam jaring. Dia bimbang tak nampak macam mana bola masuk dalam jaring. Kalau tak nampak, dia rasa sedih. Kononnya World Cup. Dia rasa sedih. Masya Allah al-Azim. Kalau dia tak dapat melihat movie yang tertentu, dia rasa sedih. Allahu Akbar, ini sebenarnya dia kena menangis kerana usianya yang dia sia-siakan dengan cara ini. Ibnul Jauzi dia meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Laftatul Kabid, bahawasanya seorang daripada as-salihin, daripada as-salafus salih zaman dahulu, dia pergi menziarahi orang lain yang salih. Jadi sedangkan mereka duduk, orang itu duduk mula menangis. Maka dia kata kepadanya, kenapa menangis? Dia kata, saya menangis
Kerana ada sebahagian hari dahulu pada usia saya yang saya mampu puasa sunat padanya tapi saya tidak puasa sunat. Dan ada sebahagian juga malam yang saya tidak buat qiyamul lail padanya. Jadi dia buat apa? Dia menangis. Menangis kerana terlepas daripadanya pada setengah hari untuk puasa sunat. Menangis kerana pada setengah malam tak bangun untuk qiyamul lail. Jadi dia duduk menangis. Bukan kerana dia buat dosa. Kerana terlepas daripadanya membuat satu sunnah dia menangis. Jika kita nak menangis, menangis. Masya Allah. Kalau orang macam ini nak ingat dosa-dosa, kena duduk menangis sepanjang malam. Masya Allah al-azim. Maka kita ini kena berhati-hati. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dunia ini ada banyak perkara menyibukkan daripada yang penting. Sampai orang kadang-kadang tidak terlintas dalam fikirannya cara pemikiran orang salih. Sampai dia sangat jauh. Kalau dia mendengar bagaimana orang salih buat, dia rasa pelik. Dia kata, ada macam itu ke? Ada macam itu. Ada orang buat macam itu. Sebenarnya itu yang kita kena buat. Tapi kerana sudah terlalu jauh style kehidupannya, dia rasa macam perkara ajib. Sedangkan ini yang sepatutnya dibuat. Ini kebiasaan orang Islam zaman dahulu. Subhanallahil azim. Hifatin bil laili himarin bin nahar. Baginda bersabda, himarin bin nahar. Yani, orang itu yang kita dah cerita tentangnya, kalau pada siang hari, dia seumpama keldai. Macam keldai. Keldai itu sikapnya siang hari buat apa? Pindah barang, kerja, sibuk. Macam itu. Ada ramai orang juga. Ramai orang sikap mereka siang hari, kalau nak cakap dengan dia pun, nak call dia, dia kata jangan call, WhatsApp je. Kenapa? Sibuk, banyak order, banyak bisnes, banyak kerja, jangan cakap dengan aku. Datanglah ke masjid, datang ke majlis ilmu, dengar tazkirah. Dia kata nanti. Dia kata nanti, mungkin pada malam yang sama dia mati. Pada hari itu dia mati mungkin. Subhanallahil azim. Apabila harapan panjang di dunia, jadi orang dia tangguhkan. Tangguhkan. Harapan yang panjang biasanya menyebabkan orang tangguhkan persediaan untuk akhirat. Ada ramai orang cara kehidupan mereka di dunia menyebabkan mereka berharapan yang panjang. Subhanallahil azim, orang yang dia bertemu dengan ulama dan ahli tasawuf dan orang yang berzuhud, banyak belajar daripada mereka ambil i'tibar. Satu ketika saya berkhidmat dengan seorang guru saya. Guru ini guru yang alim. Dia seorang alim dan dia seorang yang berzuhud dan tawadhu'. Jadi dia pada satu pemusafiran, saya bersahabat dengan dia, membantu dia, khidmat dengan dia. Maka dia sakit, dia makan ubat darah tinggi. Maka dalam pemusafiran dia kata, saya ini ubat dah habis. Saya bimbang nanti kalau tak makan ubat, keadaan saya tak stable. Boleh tolong carikan ubat ini, tapi cuba dapat jenama ini yang tertentu, kerana saya bimbang kalau tukar, ada kesannya badan saya tak biasa dengan jenama yang baru. Kemudian dia dalam pemusafiran, dia mahu carikan jenama yang dia beli daripada negara lain. Saya kata saya cuba. Saya pergi farmasi 1, 2, 3, 4 cari jenama ini. Susah nak dapat. Sampai saya carikan sampai dapat ada satu farmasi ada. Saya kata kepada dia, kalau macam itu, pemusafiran kamu panjang lagi, kamu ada lagi program lagi dan lagi. Saya beli terus 2 kotak. Dia apabila saya kata 2 kotak, dia kata,
2 kotak kenapa? Siapa kata saya akan hidup untuk makan 2 kotak itu? 1 kotak je. Bukan dia orang fakir, bukan dia orang miskin. Tapi tak mahu bagi kepada dirinya. Tak mahu bagi kepada dirinya fikir dengan cara rasa macam kamu akan hidup untuk nak makan 2 kotak ubat ini akan habiskan, nanti kamu juga akan beli yang lain dan yang lain. Tak. Dia tak mahu macam itu. Dia hatta dalam tindakan harian dia buat seolah-olah pada minit ini saya akan mati. Jadi saya nak guna dalam kebaikan. Tapi ramai orang bukan macam itu sikap mereka. Cara mereka layan diri mereka, cara mereka fikir, mereka seolah-olah akan hidup lama dalam dunia ini. Kemudian ini menyebabkan mereka banyak tangguh-tangguhkan. Subhanallah, guru saya ini kalau melihat kehidupannya sangat rajin, sangat rajin. Dalam dakwah, dalam ilmu, setiap masa dapat dia dah carikan satu amalan ibadah untuk membuat, satu amalan baik untuk buat. Masa dia rehat sedikit. Subhanallahil azim. Kadang-kadang dalam pemusafiran kita penat nak tidur, dia tidur sikit, kemudian bangun untuk nak sambung tulis kitab, untuk sambung nak preparation ilmu. Masya Allah al-azim. Ini apabila dikeluarkan dunia, cinta dunia daripada hati, jadi berubah style kehidupan seorang di dalam dunia ini. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arifin bi amri dunya, jahilin bi amri al-akhirah." Yani bertambah lagi keadaan orang itu antara sifatnya sangat alim tentang urusan dunia. Kalau cakap dengan dia politik, pandai. Cakap dengannya ekonomi, pandai. Cakap dengannya tentang internet, tentang website, tentang iklan, tentang ini, tentang itu, pengurusan, sangat-sangat pandai. Tapi pada masa sama, jahilin bi amril akhirah, jahil tentang ilmu agama, jahil tentang perkara yang menyelamatkannya untuk akhirat. Ramai orang sifat mereka seperti itu, tapi mereka tak rasa kerana tidak ada ilmu. Apabila orang mahu cerminkan keadaannya, adakah keadaan baik atau tidak dari sudut agama, perlu kepada ilmu. Tanpa ilmu macam mana orang nak tahu? Ilmu apa yang dia perlukan? Ilmu fardu ain. Ilmu yang dengannya dia tahu apa yang wajib bagaimana dilaksanakan, apa yang haram supaya dijauhi. Ilmu aqidah, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ada setengah orang dia sangka dirinya membuat baik, sedangkan dapat dia ikut golongan Syiah contohnya. Dia sangka dirinya buat mujahadah, buat ini, buat itu. Tapi akidah dia rosak, akidah dia akidah Syiah. Dapat mengorek dalam akidah dia, dapat dia benci kepada seafdal-afdal para awliya illah dalam umat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau dia benci kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang macam itu keadaannya sangat jahat, sangat buruk. Tapi kadang-kadang dapat dia pakai jubah, ada janggut, ada sirban. Kalau akidah Syiah keadaan rosak. Kalau akidah Syiah maknanya dia antara golongan yang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka akan masuk dalam api neraka. Karena setiap puak yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah dalam akidah, maka mereka akan dimasukkan dalam api neraka. Ada yang dimasukkan kerana mereka sudah sampai kepada keadaan jatuh dalam kekufuran, seperti yang mendustakan al-qadar contohnya.
Qadariyah yang mendustakan Al-Qadar, yang mereka kata bahawasanya perbuatan hamba berlaku tanpa takdir Allah, atau mereka kata bahawasanya yang buruk itu bukan dengan ciptaan Allah, bukan dengan takdir Allah. Ini dinamakan Al-Qadariyah. Macam itu mereka, dalam akidah mereka, mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Kalau mereka percaya macam itu, maka dia antara golongan sesat. Tapi golongan sesat ini, orang yang mati dalam akidah itu, dia akan masuk dalam api neraka kekal selama-lamanya. Tapi ada setengah golongan sesat tapi tak sampai ke tahap keluar daripada iman, keluar daripada Islam. Tapi mereka juga berhak diazabkan dalam api neraka. Walaupun tapi tak akan kekal selama-lamanya kerana masih lagi dikira orang Islam. Tak akan kekal selama-lamanya. Ini makna hadis baginda, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Yani umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Semua mereka akan masuk dalam api neraka melainkan satu. Siapa satu itu? Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita di Malaysia, ulama Islam berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama kita dari zaman dahulu berpegang dengan aqidah Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam aqidah kita di Selangor di sini secara official kita mengajar aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini antara titihan daripada sultan kita, dan ini adalah apa yang ditekankan oleh Jabatan Agama dan Jabatan Mufti untuk diajar aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita ajarkannya menurut cara Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kerana ini terdapat, kita selalu sebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-wujud, al-qidam, al-baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, dan sifat-sifat yang lain. Maka golongan yang selamat adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka ada setengah orang disangka dirinya bertakwa, pergi ke masjid, buat ini, buat itu, tapi pegangannya dari sudut aqidah adalah pegangan golongan sesat. Maknanya dia termasuk di antara yang baginda mengkhabarkan tentang mereka akan masuk dalam neraka. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Maka kerana ini, orang yang mahu selamat perlu dia belajar ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah itu garis panduan bagi kita bagaimana hidup dalam dunia ini dengan cara yang dengannya kita bertakwa kepada Allah dan kita selamat di hari akhirat. Muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang disebut dalam hadis yang kita telah terangkan dan syarahkan tentangnya, ada ramai orang yang pun mendidikkan anak dia ke atas sikap-sikap itu, tapi dia tak rasa kerana dia tak banyak fikir. Dia membuat perkara-perkara menjadikan anak dia sombong, menjadikan anak dia cinta kepada dunia, menjadikan anak dia tidak ambil berat tentang belajar ilmu agama, mempentingkan bagi anak dia perkara yang remeh, menjadikannya penting dalam hati anaknya kerana sikap dia dan style kehidupannya. Zaman sekarang, contoh sekarang dah hampir musim cuti sekolah. Ramai orang dah buat booking awal-awal, sebelum 6 bulan dah booking tiket kerana dia mahu dapat harga murah. Booking hotel, booking tiket, menu untuk barbecue dah ready awal-awal. Apakah sausage, jenis sausage yang dia akan belikan, apakah makanan, restoran mana akan bawa mereka. Dapat dia sepanjang tahun dia cerita kepada mereka tentang piknik dan jalan-jalan keluar jalan-jalan cari makan.
Bagi mereka sangat excited tentang perkara itu. Apabila keluar bersama keluarga, tidak ingatkan mereka tentang sekurang-kurangnya apabila lalu depan satu taman yang cantik. Tidak ingatkan mereka tentang bertafakur tentang ciptaan Allah. Tidak ada dalam jadual piknik itu pergi ziarah tanah kubur, ziarah datuk dan nenek, ziarah kerabat yang telah meninggal dunia. Tak ada. Tak ada satu sesi untuk pergi hadir majlis ilmu. Anak ini tidak dididikkan untuk cuti. Masa cuti ini bukan maknanya orang duduk rehat macam itu, relax di rumah. Tak. Di dunia ini tak sewajarnya kita banyak relax. Kita bukan di tempat yang dituntut daripada kita banyak relax. Tak. Kita kena usaha dan bersemangat untuk membuat amalan yang soleh. Maka apabila masa cuti anak itu, pertama kena fikir macam mana nak dia menambahkan ilmu agama. Jadi pandai juga dalam bahasa Quran. Mana ada kursus, mana ada daurah, boleh hantar dia untuk dia menambahkan ilmu agama. Kalau kita sendiri bawa dia piknik, jadi masukkan dalam family day, tazkirah, jumpa dengan ustaz, masuk surau, dengar tazkirah, ambil ilmu, pergi tanah perkuburan, ziarah makam orang saleh. Dalam cuti itu setiap malam ada waktu untuk baca zikir, baca wirid, baca Quran, baca Yasin. Kalau tidak, nanti setelah ayah mati, si anak ini dia akan buat apa? Sambung dengan sikap yang ayahnya dah membiasakannya dengannya. Jangan orang sangka, orang yang mendidikkan anak dia dengan cara duniawi, jangan dia sangka bahawasanya setelah dia mati, anak dia akan pergi kekal depan kuburnya menangis dan baca Quran. Tak. Dia akan ingat ayah dia telah mengajar dia hidup macam mana dalam dunia ini. Biasanya dia akan ikut cara yang sama. InsyaAllah kita mendengar azan yang kita sambung sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala sekarang kita akan sambung baca dalam kitab ini yang kita telah mula bacakannya, tafsir surah Al-Ikhlas, dan saya akan bacakan tafsiran ayat yang akhir daripadanya, yang ia adalah ayat yang keempat. Kata pengarang rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya, dan tidak ada sesuatu yang sepertinya. Al-kuf'u huwa al-mathil. Al-kuf' ialah persamaan. فمعنى الآية أن الله تعالى ليس له شبيه فهو لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. Maka makna ayat ini adalah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada persamaan baginya. Maka dia tidak seperti sesuatu pun daripada makhluk-makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang sepertinya. Allahu khalaqan nura la yushbihun nur. Allahu khalaqal zalama la yushbihul zalam. Allahu khalaqal insana la yushbihul insan. Allahu khalaqal malaikata la yushbihul malaikah. Dia yang menciptakan cahaya namun dia tidak seperti cahaya. Dia yang menciptakan kegelapan namun dia tidak seperti kegelapan. Dia yang menciptakan manusia namun dia tidak seperti manusia. Dia yang menciptakan malaikat namun dia tidak seperti malaikat. Khalaqal ajsam al-kabirata kal-jabal wa khalaqal ajsam as-saghirata kan-naml. Fala yushbihul ajsam al-kabirata wa la yushbihul ajsam as-saghirah. Dia yang menciptakan segala jisim yang besar, benda-benda yang besar seperti gunung. Dan dia yang menciptakan segala jisim yang kecil, benda-benda yang kecil seperti semut. Maka dia tidak seperti jisim-jisim yang besar dan jisim-jisim yang kecil. Baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah rahimahullah, Sultan Selangor Darul Ihsan yang kelima, menurusi kitab beliau yang berjudul Pohon Agama Bahagian Rukun Iman, telah berkata, dan tiada dia di kanan sesuatu, dan tiada di kiri sesuatu, dan tiada di hadapan sesuatu, dan tiada di belakang sesuatu, dan tiada baginya atas, dan tiada baginya bawah, dan tiada baginya kanan, dan tiada baginya kiri, dan tiada baginya hadapan, dan tiada baginya belakang, dan tiada bersama, dan tiada bertempat, dan tiada bermasa, dan tiada bertempat, dan tiada disifatkan zatnya dengan kecil atau besar, atau panjang atau pendek, dan tiada bersifat zatnya dengan warna putih atau kuning atau hijau atau barang sebagainya. Berdasarkan ayat ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil dalil bahawa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini kerana sekiranya Allah dilingkungi oleh tempat dan arah, maka ini membawa kepada ada sekutu bagi Allah yang tidak terhitung banyaknya, yang terdiri daripada makhluk-makhluknya. Ini juga membawa kepada suatu dakwaan yang salah
bahawa Allah baginya ukuran panjang, lebar dan kedalaman. Sedangkan sesuatu yang baginya ukuran dan bentuk, maka ia adalah makhluk dan memerlukan kepada yang menjadikan ukuran dan bentuk tersebut baginya. Mustahil Allah Ta'ala memerlukan sesuatu yang menjadikannya. Ini kerana sekiranya Allah memerlukan sesuatu, maka ini bererti Allah lemah. Sedangkan setiap yang lemah tidak layak baginya ketuhanan. Maka ini adalah makna ayat yang keempat daripada surat Al-Ikhlas. Hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada persamaan baginya. Dia tidak seperti sesuatu. Bukan seperti jisim besar, bukan seperti jisim kecil. Dia bukan jisim halus seperti udara, bukan jisim kasar seperti kayu. Bahkan Allah tidak seperti ciptaan. Dan juga Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Yani Allah tidak seperti sesuatu. Ini daripada surat Asy-Syura ayat nombor 11. Lagi Allah Ta'ala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya." Yani tiada persamaan bagi Allah. Kerana ini antara asas akidah umat Islam, Allah ada dan dia tidak seperti sesuatu. Kita tidak menyembah berhala. Kita menyembah Allah. Allah bukan seperti berhala. Maka Allah tidak bersifat dengan anggota tangan atau anggota kaki atau anggota mata. Bahkan Allah Ta'ala tidak seperti ciptaan. Seperti mana kita biasanya syarah. Apabila syarah tentang sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadithi. Yani dia tidak seperti sesuatu. Maka ayat ini bukti, dalil tentang mukhalafatuhu lil hawadithi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata pengarang, falamma nazalat hadhihi surah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil yahud hadhihi sifatu rabbi azza wa jal. Tatkala turun surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum Yahudi tersebut, inilah sifat Tuhanku azza wa jal. Maka sebab turunnya surah Al-Ikhlas adalah sebahagian golongan Yahudi datang tanya kepada baginda. Mereka kata, sebutlah sifat Tuhan yang kamu menyembah. Maka Allah Ta'ala telah menurunkan surat Al-Ikhlas. Dan setelah ia turun, baginda bersabda yang mafhumnya, inilah sifat Tuhanku azza wa jalla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين فرج كربات المسلمين. اللهم فرج كربات المسلمين في غزة. اللهم فرج كربات المسلمين في فلسطين. اللهم يا ربنا انصرنا على اليهود. اللهم انصرنا على اليهود. اللهم انصرنا على اليهود. اللهم اهزم اليهود يا الله يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.